Kita share masuk, Pak Zan, suruh staff kita masuk semua kat Facebook. Masuk lagi. So dia punya link semua. That's why I kata you jangan buat-buat sinyal. You still need the main studio expertise. Kasma ambil satu gambar, Kasma. Kasma jadi cameraman. Mana saya bala pala pandai ambil gambar. Daripada sana. Nampak. Datuk Nani sihat? Alhamdulillah. How are you? I'm fine too. Macam ni lah kita ya. Ya. Mbak anyway tanya lah. Daripada sana ujung. Buat manjang Kasma, gambar manjang. Boleh Zan Facebook. Okay. Nak makan apa? Sotong cecah. ICT Datuk. ICT. Ni Facebook kan ni? Ada Jan. Nanti Lepas baca chat fikir kat mana? lah tadi. Oh, you go so very fast lah lepas Zan ni. suruh budak-budak masuk. Semua staff kita. Tapi kat tengah ni dah kurang sangat dah. Hopefully remain that way lah. Yalah. InsyaAllah. Dr. Aifa. Kita pancarkan dia nanti. Dr. Aifa tengah driving lagi dah. Itulah tu. Okay. Seminit lagi kita start nak start Drive ni. safety. Dah terdelay sikit. They are ready. Okay. Ada Jan. Lepas ni Kasma ambil gambar dekat skrin juga dekat sini depan. very fast lah lepas ni. Semua budak-budak masuk. Semua staff kita. Habis semua suara aku keluar. Tapi kat tengah ni dah kurang sangat dah. Tak apa, tak nampak. Kasma duduk juga di sini. Ambil gambar skrin. Dr. Aifa. Kita pancarkan dia nanti. Sampai pukul 9 tengah driving lagi dah. Betul lah tu. Jadi delay. Okay. Seminit lagi kita start nak start. Dah terdelay sikit. Okay. Boleh ke Karen nak start? They are ready. Okay. Pakai phone siapa ambil gambar siapa? Pakai phone siapa ambil gambar? Tapi kat tengah ni dah kurang sangat dah. Ke mana saya nak buat live tu? Kat mana live kita? Live dah kongsi tak kat mana-mana? Ada dekat Facebook ada. Tak link kita. Syida dah bagi. Dah ada. Okey. Masa semua ikut Facebook. Datuk pada share dekat Facebook. Dah boleh ke belum? Ada tu mas. Naik tak kata komen tak? Tolong tengok Zan, saya tak kerti. Tak ada komen. Sebab dekat saya naik ni.
Bertemu kembali. Penggunaan medium komunikasi berbeza oleh guru setiap subjek menjadi antara cabaran dihadapi ibu bapa dan pelajar yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang bermula pada Rabu. Antara cabaran lain juga ialah ketidakcukupan peralatan seperti gadget dan komputer untuk melaksanakan proses PDPR bagi ibu bapa yang mempunyai lebih ramai anak yang bersekolah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Profesor Madya, Dr. Laili Cik Ros, Pengarah Pusat Asas Sistem Universiti Malaysia Terengganu, merangkap pengerusi Persatuan Kebangsaan STEM Chapter Terengganu Universiti Malaysia Terengganu. Bersiaran secara terus daripada PASTEM Media Studio. Siaran ini dapat diikuti secara live di Facebook Asas Sistem UMT dan juga Facebook Universiti Malaysia Terengganu. Sepanjang sesi ini nanti, semua penonton bolehlah lontarkan soalan di ruangan chat di Facebook yang kami sediakan. Melihat video pengenalan tadi menyebut tentang pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, pandemik COVID-19 yang mengintai seluruh dunia seawal tahun lepas, banyak sekali mencipta perkara-perkara baru dalam kehidupan seharian, termasuklah di dalam dunia akademik. Pembelajaran di peringkat universiti, sekolah sering menjadi perbualan di kalangan murid, pelajar, guru, pensyarah, masyarakat sekitar, malahan ibu bapa. Program hari ini sebenarnya merupakan sesi permulaan ice breaking untuk mengupas isu dan cabaran PDPR bersama panel-panel yang hebat terdiri daripada pemimpin nombor 1 Universiti Malaysia Terengganu yang berbahagia Profesor Datuk Nur Aini Haji Mokhtar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu, Pengerusi Persatuan Kebangsaan STEM Profesor Datuk Dr. Nur Aini binti Idris, dan juga kita membawa 2 orang pengetua mewakili sekolah yang berbeza, soal tu sekolah berasrama penuh dan juga sekolah harian. Sengaja kita bawakan panel-panel wakil daripada 2 sekolah yang berbeza untuk memberikan pendapat yang berbeza. Siri pertama ini akan seterusnya diikuti dengan siri-siri lain di mana akan lebih banyak perkongsian pembelajaran online akan diadakan. Tanpa membuang masa lagi, jom kita berkenalan dengan panel-panel yang hebat yang bersama saya secara virtual. Okey, berada di platform Webex sekarang. Assalamualaikum yang bahagia Datuk Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu. Apa khabar Datuk? Waalaikumsalam, khabar baik Dr. Laili. Ya, ceria-ceria pagi ni ya Datuk. Ya. Ceria-ceria kita di pagi ini. Alhamdulillah ceria-ceria belaka despite apa-apa yang kesusahan, kita senyum selalu. Ya, senyum sokmo di negeri Terengganu Datuk. Datuk hari ini pun nampak sangat ceria dan manis muka Datuk hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Datuk. Okey. Jadi panel kita yang kedua, okey, Mama STEM kita yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Aini binti Idris, Pengerusi Persatuan Kebangsaan STEM Kebangsaan. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Apa khabar Ganu kita? Kita Ganu kita ceria sokmo. Alhamdulillah Datuk, ceria-ceria pada pagi ini. Ya, yang ketiga kita ada panel yang berusaha Encik Kamsah Kamal bin Muhammad, Pengetua SM Sains Sultan Mahmud, SESMA. Ya, apa khabar Cikgu? Baik, Prof. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya dikabarkan ya, Cikgu bukan saja senyum pada pagi ini kerana bersiaran secara live, tetapi saya rasa hari ini merupakan hari paling bahagia kerana saya mendengar semalam bahawa Cikgu mendapat seorang cucu. Alhamdulillah. Tahniah ya. Telah naik pangkat. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah Cikgu. Dan tidak lain tidak bukan, okey, sahabat lama saya ni, saya berkenalan dengan beliau, seorang yang sangat bersemangat ya, yang berusaha Encik Abu Bakar bin R.A. Muhammad Abdullah, Pengetua SMK Kompleks Gong Badak. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, Profesor Madya Dr. Laili, sahabat lama saya. Ya, sahabat lama. Kerana dapat mengadakan program ini, saya sangat teruja apabila Dr. Laili beritahu Cikgu Abu Bakar diminta bersama-sama untuk berkongsi pengalaman. InsyaAllah Doktor, seminggu lagi saya akan bersara dan insyaAllah lah mungkin penghormatan kali terakhir untuk saya oleh UMT Datuk. Okey, KGB hebat, gembilang bersama.
Alhamdulillah. Inilah dia cikgu. Kita sayang ya. Kita harap cikgu walaupun cikgu akan orang kata meninggalkan dunia pekerjaan sebagai pejabat awam, tetapi saya rasa semangat cikgu itu akan terus kekal ya bersama dengan warga SMK Kompleks Gombadak ya. Jadi alhamdulillah cikgu tetap cikgu, doktor. Cikgu tetap cikgu sehinggalah mati. Ya. Mana mati pun dipanggil cikgu juga. Ni kubur siapa tu? Allah, kubur cikgu Abu Bakar. Ya, cikgu Bakar. Nanti masuk National Stamp Association chapter Terengganu. InsyaAllah Datuk. InsyaAllah saya akan uruskan nanti. Kempen terus. Jadi alhamdulillah ya. Jadi semua ya, untuk yang makluman, untuk yang bagi Datuk Nak Chancellor, semua ahli-ahli yang berada di hadapan kita tadi, Cikgu Bakar, Cikgu Kamsah, beliau adalah ahli-ahli kepada Persatuan STEM Kebangsaan Chapter Terengganu. Jadi alhamdulillah kita akan bekerjasama untuk membangunkan, memperkasakan STEM di negeri Terengganu ya. Jadi tanpa membuang masa lagi ya, saya rasa semua pendengar kita dah melihat pun di ruangan chat di Facebook ramai yang telah ternanti-nanti tidak sabar untuk menunggu siaran kita pada pagi ini. Jadi kita ingin kenalkan yang pertama tadi Profesor. Okey, kita perkenalkan panel kita yang pertama yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Noraini Haji Mokhtar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu. Okey, Datuk akan berkongsi tentang bagaimana UMT mengendalikan pembelajaran dan pengajaran PDP secara online ya Datuk. Kita sudah tahu bahawa COVID-19 telah mula melanda seluruh negara bermula pada awal tahun lepas dan bermula pada April 2020. Saya percaya Universiti Malaysia Terengganu telah berpengalaman hebat dalam mengendalikan PDP. Jadi mungkin para hadirin kita dalam Facebook secara live ingin mendengar bagaimana pengalaman UMT mengendalikan pembelajaran dan pengajaran PDP dan apakah peranan UMT sebenarnya di dalam membantu sekolah angkat, kerana kita tahu UMT sendiri mempunyai sekolah angkat di sekitar negeri Terengganu. Jadi kita minta supaya Yang Bagi Datuk dapat berkongsi dengan pendengar. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertamanya saya ucapkan banyak terima kasih kepada pengarah PASTEM dan juga rakan-rakan pensyarah seluruh kumpulan ya, Urustia dan juga pihak penganjur di bahagian studio dan media kerana menjemput saya untuk sebentar berkongsi bersama-sama dengan ahli panel yang hebat ini menceritakan tentang isu yang berkaitan dengan cabaran ya PDPR bagi komuniti pendidikan lah ya secara keseluruhannya. Okey, alhamdulillah terima kasih dan saya teruja lah apabila disebut tentang ahli panel yang hebat ni, kawan-kawan kita belaka. Ya, pertamanya saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada Profesor Datuk Dr. Noraini binti Idris, pengerusi Persatuan STEM Kebangsaan ya. Alhamdulillah kata National STEM Movement evolve into really an official NGO yang hebat, di mana saya sebagai orang kata Naib Chancellor dan juga yang bersama-sama untuk berjuang ya memajukan kata di peringkat kebangsaan supaya nisbah pelajar sains tu adalah lebih meningkat daripada yang dulu. Jadi rakan-rakan kita di pengetua Encik Abu Bakar Muhammad Abdullah ya bin Ahmad Abdullah, iaitu pengetua Sekolah Menengah Kompleks Gombadak, adalah orang kata anak angkat lah UMT ya, sekolah harian, yang di mana UMT bukan sahaja mendekati mereka para guru dan pelajar di dalam aktiviti yang berkaitan sekolah angkat, sama ada dalam bentuk pelajaran sains ya, dan juga tentang pembelajaran mereka yang memerlukan pendidikan khas ya pada OKU. So itu something yang close to my heart lah. Yang seterusnya kepada pengetua Cikgu Kamsah ya, Encik Kamsah Lais Kamal bin Muhammad, pengetua Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud SESMA. So sebagai rakan panel pada pagi ini untuk menceritakan kepada penonton ya di FB Live dan juga bersama-sama atas talian di Webex ini
saya amat teruja apabila dijemput disebabkan tentang pelajaran STEM ini adalah misi perjuangan ya bagi kita supaya untuk menjadikan sebuah negara maju ya, pendidikan di dalam bidang sains dan teknologi haruslah diketengahkan ya untuk sebuah negara yang berinovasi ya, berkreatif dan seterusnya untuk menjamin ekonomi kita di masa hadapan. Kita memerlukan generasi-generasi kita yang boleh mereka cipta dan juga boleh membantu negara di dalam produk-produk yang boleh menjadikan kita sebagai sustainable. Jadi untuk PDPR ya, saya rasa untuk menceritakan apabila COVID ya melanda kita daripada peringkat awal tahun, pada ketika itu Universiti Malaysia Terengganu terus mengaktifkan kumpulan krisis bencana UMT dan seterusnya. Kita lihat, saya pertamanya mesti ada duit. Saya kata mesti ada isu how to handle pelajar dalam kampus dan pelajar di keluar kampus dan seterusnya. Pelaksanaan kuliah dalam talian ini mesti dilaksanakan sebab kita perlu ada restriction ya. So jadi pada mula April 5 April 2020 kita telah teruskan ya, kita telah teruskan apabila sesi telah berjalan, kita perlu adakan pembelajaran di dalam talian. Tetapi sebelum pada itu kita sudah sebenarnya telah mengadakan program-program yang berkaitan dengan massive open online courses di mana dia menggunakan internet yang dalam kata platform internet, pelajar-pelajar sudah dan juga pensyarah sudah mula ya, menggunakan online di mana kita ada pelajar di seluruh dunia ya. Jadi kalaulah untuk di dalam negara kursus-kursus yang ditawarkan di mana sebahagian pelajar berada di rumah, sebahagian pelajar masih terkandas di dalam kampus dan apabila kita dah mula bergerak pada 18 Mac tu membawa pelajar pulang ya. Jadi terus menerus kita perlu menjadikan kampus ini sebuah kampus yang secara remote ya, remote learning. Jadi sebanyak program yang dipaparkan di situ ya, hampir 98% kita sudah mengadakan program dalam talian ya, penawaran kursus online kebanyakannya untuk sarjana muda, diploma dan juga program sarjana tu mungkin adalah berbeza sedikit sebab ada yang melalui research dan program asasi STEM yang ini yang menonjol. Inilah saya nak cakapkan bahawa usaha daripada pensyarah-pensyarah daripada PASTEM dan juga daripada ketuanya sendiri yang memberi motivasi supaya prestasi pembelajaran di atas talian yang sama ada di rumah, di pejabat atau di mana ada yang duduk atas pokok, saya dengar cerita ya, kita boleh melaksanakannya. Jadi PASTEM, program asasi STEM adalah yang tertinggi dari segi respon pensyarah dan juga para pelajar, hampir sampai ke 95% dalam bulan 4 tersebut. Jadi inilah saya ucapkan syabas dan tahniah dan teruja dengan kegigihan dan kepantasan ya, kecekapan mereka, kepintaran mereka untuk mendepani masalah COVID ni. Jadi seteruskan next slide, saya ingin cerita tentang bermacam-macam approach ya di dalam untuk communication ya, kita perlu ada communication plan ya, maknanya kita ada central tempat untuk menjadikan orang kata pusat gerakan ya, pusat gerakan untuk mendapatkan data-data, soalan-soalan yang berkaitan untuk yang yang mendepani para pelajar dan para pensyarah. Jadi sini kita perlu ada hotline. Begitu juga tentang iAcademic telah dilancarkan ya, pada ketika itu kita dah mula orang kata sudah begitu mahir dan seterusnya apa-apa maklumat perlulah kepada kemudahan-kemudahan yang diperolehi dan disediakan oleh universiti. Umpamanya dalam main portal kita dah ada semua macam-macam dekat situ, tetapi setiap fakulti dan bahagian mempunyai dia punya orang kata tempat, orang kata address ya, link yang tertentu supaya pelajar dan pensyarah dapat berhubung. So jadi ini saya stress on the communication. What is our communication in terms of looking into the scenario? Sekejap kita ada MCO, ya, kita PKP, kadang PKPB dan PKP balik dan sebagainya. So itu perlu ada komunikasi. Jadi dengan itulah, dengan next slide ya,
Kalau kita lihat kepada e-learning, ya, dengan e-learning kumpulan khusus ya di universiti ini yang telah menyedia, boleh bagi next slide. Pelbagai kursus telah diadakan, so tidak menjadi kesukaran yang besar. Boleh bagi next slide. Yang lain-lain tentang UMT telah berada di dalam landasan yang kata kita dah ready lah to launch dalam pembelajaran dalam talian dengan mendapatkan persijilan ISO dan sebagainya. Next slide please. Ya. Seterusnya saya mohon supaya next slide please. Kita dah ada investment untuk studio seperti yang tunjuk slide sebelum ini, hampir 1.2 juta yang untuk studio, untuk kelengkapan alat-alat dan sebagainya. Tapi namun begitu kita ini hampir 1.198 ya juta untuk renovation. Immediately kita buat on the spot ya untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan ini. Teruskan yang lain. Okey, terus lagi. So ini saya nak tunjuk di sini e-learning. Beberapa modul telah ada dalam universiti ini untuk pengajaran. Umpamanya dalam kursus sustainable development. Jadi kita dah reaching out to kita punya student selama ni, dia orang boleh berada di rumah, boleh berada di shopping complex, boleh berada di mana-mana pun, boleh belajar ya dalam kursus-kursus ini dan dipaparkan di situ. Umpamanya ada program-program popular on ecology, on sustainable development, environment management, sea turtle biology, estorine ya. So ini khusus sarjana muda dan juga kita ada program-program postgraduate. Next slide. So remote learning series, kita ada, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pensyarah yang begitu proaktif. Ya, boleh kita next slide please. Saya nak cepat sebab saya nak pergi mesyuarat lain ni. Terima kasih banyak. Okey, saya nak ucapkan banyak terima kasih dengan kegiatan seperti saya kata, pensyarah pun mula terpaksa adapt ya. Saya syorkan kepada guru-guru supaya kita berlapang dada dan buat persediaan, tambahkan ilmu kita, ikuti segala latihan-latihan online. Jadi ini apa yang dibuat oleh pensyarah-pensyarah kita apabila COVID-19 outbreak ya, kita buat UMT remote learning, kita terus exercisekan di mana pensyarah, kita panggil juga pakar-pakar umpamanya Prof. Dr. Karim Alias bagi motivasi in terms of quality teaching and learning. Ya, so inilah mereka-mereka yang di sini memang yang dah terkehadapan dan mereka juga membantu rakan-rakan lain, pensyarah-pensyarah lain. These are our frontliners untuk pengajaran dan seterusnya termasuklah juga ya, kita next slide. Kita ada juga pensyarah-pensyarah di dalam dalaman yang juga kita juga jemput daripada luar. Okey, so inilah saya rasa kepakaran untuk yang ada bersama kita ni adalah hasil daripada jemputan-jemputan daripada UMT sendiri, daripada bahagian pembangunan bakat dan seterusnya bahagian latihan, memberikan supaya kita first, kita kena pensyarahnya kena ready. Okey, next slide. Next slide please. Dalam kursus-kursus yang kita adakan, next slide please. Dalam kursus-kursus yang kita adakan, yang tadi. Ya, UMT MOOC tadi. So program ini adalah program-program di UMT dan kita ucapkan banyak terima kasih dengan kita ada facility dengan help desk, hotline, sebelum MCO dan MCO dan kita ada mereka ni sentiasa di belakang tabir yang bahagian teknikal ni. Jadi itulah the e-learning tools kita bagi hands on kepada mereka supaya para pensyarah sudah bersedia. So dengan sistem yang kita ada, next slide. Kita adakan juga sistem-sistem lain termasuk dengan live chat dan juga video keselamatan dan seterusnya dengan bengkel-bengkel yang diadakan ya, hands on tutorial dan kita sediakan inisiatif-inisiatif pada tahun 2020 hingga 2021. Perkara-perkara baru ini adalah ditekankan kebetulan juga UMT bertuah kerana kita telah menyediakan dalam rancangan Malaysia ke-11 kita ada peruntukan untuk IR 4.0. Ya, jadi dengan itu apabila kita
memulakan program ini, kita telah bersedia dengan peruntukan yang tambahan-tambahan daripada kerajaan supaya kita ada interactive smart classroom ni dengan peruntukan yang sedia ada lah, dengan peruntukan sedia ada, dan khususnya juga kita lihat kepada bantuan yang diperlukan oleh para pelajar khususnya kumpulan B40. Ya, tadi kita kata pensyarah, kita lihat juga kepada respon daripada pelajar apabila mereka tidak mempunyai akses yang sempurna, internet tak ada, gadget tak ada, so we have to see that. Jadi dengan itu universiti juga telah memajukan peruntukan daripada universiti dahulu, lepas tu kita minta permohonan daripada kementerian untuk peruntukan khusus bagi pelajar-pelajar kita. Dan pada kali ini juga insentif-insentif baru daripada kerajaan di dalam bajet 2021 juga untuk meningkatkan kelajuan internet sebab bila kita ramai users tu kita perlulah penggunaan yang lebih baik dan kita tidak mahu downtime So kalau lihat di sini kita peranan pusat pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi iaitu di pusat komputer kita, itulah tempat itulah yang berasap selalu. So apabila kita melihat ini dengan menggerakkan infrastruktur, kita ada infrastruktur iaitu software-software, modul-modul training yang boleh dibuat online dan kita gerakkan pensyarah yang gigih yang boleh adapting to the changes, macam berubah dalam keadaan. Kita bagi juga rangsangan untuk mereka bermotivasi. So ini penting sebab part of the counselling is sebenarnya kadang-kadang setengah orang tidak biasa menggunakan gadget-gadget ni. Mungkin dia rasa kekok pada peringkat awal. Tapi pada satu ketika saya minta survey kepada pensyarah-pensyarah dan para pelajar. Kebanyakan seronok pula. Macam seronok pula, dia save a lot of time. Dan juga mungkin pada ketikanya adalah missing information apabila kita ada masalah gangguan internet. Kita ada juga online, kita ada offline synchronous. Dia boleh belajar secara synchronous, dia pun boleh belajar juga secara asynchronous. Maknanya pensyarah pun boleh adapt dan communicate dengan pelajar. Yang mana ada tercecer tu, dia akan menciptakan kemudian yang maknanya dia offline secara asynchronous. So dengan cara ini, dengan kita buat video-video juga dan kita ada juga platform chatting, komunikasi dan sebagainya. Saya percaya pengiktirafan yang harus diberikan kepada mereka yang telah bertungkus lumus di dalam kalangan pensyarah dan juga pelajar yang respon begitu baik sekali. Jadi dengan itu kita ucapkan banyak terima kasih juga kepada kementerian, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Kalau kita lihat Kementerian Pelajaran pun ada juga melihat kepada perkara-perkara begini. Namun begitu kita ke depan maknanya kita harusnya melihat kepada anak angkat sekolah-sekolah anak angkat kita. Kita akan preparekan segala kemudahan yang ada. Next slide boleh cepat sikit. So kita ada inisiatif UMT untuk bantu PDPR sekolah ni. Antaranya sekolah sudah ada 53 buah sekolah angkat STEM. So dia grow very fast daripada peringkat permulaan. Saya ingat lagi masa saya mohon dalam jawatankuasa Naib Chancellor di Universiti Malaysia Sarawak. Mula-mula Prof Datuk Noraini, saya jemput Prof Datuk Noraini ke Sarawak Unimas untuk bentang dan kita kata kita nak buat STEM. Tetapi dengan keadaan yang pandemik, kita perlu adapt to the situation. Kita dah grow tentang program anak angkat sekolah ni, mana tentang mentor-mentee program telah diterapkan khususnya di Terengganu, di sekolah-sekolah Terengganu. Kita ada pensyarah, kita ada pelajar, dan pensyarah dengan guru dan manakala pelajar dengan anak-anak yang belajar di sekolah dan adik-adik di sekolah. Jadi gitu jugalah kita harapkan dalam contoh sekolah yang dibagi hari ini mungkin bolehlah bagi feedback apa isu yang sebenar, apa yang kita boleh lihat kepada kelompongan usaha yang dibuatkan oleh pihak nasional di peringkat nasional yang Mama STEM cuba usahakan dengan rakan-rakan kita di dalam kumpulan orang kata yang begitu besar, saya rasa yang merangkumi universiti-universiti lain dan juga rakan-rakan industri kita. Jadi dengan itu sesi turun padang ni amat penting. Jadi inilah yang dibuat oleh
UMT, saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua pensyarah bahagian teknikal yang terlibat, yang ada juga ikut dengan program-program saya yang ke kampung ya, especially di kawasan Negeri Terengganu yang ikut dan juga membawa program PASTEM di dalam sekolah angkat, khususnya saya ada di sekolah menengah kebangsaan Putra ya di Besut Terengganu ya. Kita balik Besut lah cikgu. Ya. Jadi balik Besut tengok ni sekolah kita kan kesian diorang. Jadi saya syorkan dengan apa usaha yang dibuat ini akan terus ya melalui Persatuan STEM Kebangsaan. Jadi apabila UMT menjadi persatuan sebagai orang kata chapter ya di Negeri Terengganu, kita akan berganding bahu menjayakan program agenda kebangsaan supaya sekolah-sekolah yang boleh menjadi contohnya kita pilih ya. Yang pilihnya kali ini adalah sekolah elit ya maupun juga sekolah harian. Sekolah elit mungkin tidak begitu susah dengan prasarana lebih baik, dengan guru-guru yang lebih orang kata berkompeten ya. Namun begitu kita perlu lihat kepada sekolah-sekolah harian di mana ramai lagi pelajar yang kita rasakan memerlukan bantuan ya. Begitu juga dengan guru ya. Jadi siri webinar PDP online ya yang menggunakan pelbagai platform, saya akan kongsi di sini berbagai siri webinar macam UMT kita dah subscribe dengan Webex ya. Namun begitu kita ada kemudahan lain dengan Zoom, dengan whatever platform yang ada ya, dengan kemudahan internet yang stabil ya. Jadi kita percaya kita boleh buat. Tetapi macam mana di sekolah tu? Software ni ada ke tidak? Adakah dia ada license ke tidak? Jadi dalam program kita perlu ada PDF yang menggunakan PDPR ya, dan modul-modul itu terkumpul, dan juga kita ada platform untuk tugasan dalam Google ya, sometimes Google Classroom, Google Hangout dan sebagainya. Jadi macam mana guru-guru nak menyediakan aktiviti yang interaktif dalam kelas yang saya nampak sendiri cucu ya, saya dah ada cucu ni. So dengan cucu saya belajar dan macam mana ibu bapa pun terpaksa juga duduk di kerusi sebelah membantu, dan begitu juga dengan cikgu ya, cikgu yang tengah nak mengajar tetapi ada juga anak-anak dia yang perlu mendapat perhatian ya, di mana mereka juga perlu belajar online at the same time. Jadi cabaran besarlah kepada guru-guru. Saya amat simpati, namun begitu dengan software yang banyak kita mungkin ada option UMT boleh recommend ya tentang kata hand holding dengan jadi bagi tips dan experience, dan juga bagi latihan-latihan khusus kepada guru-guru daripada pensyarah-pensyarah dan juga pelajar-pelajar UMT. Saya harap inilah apa yang kita boleh buat sedikit sebanyak sebagai kita, sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, dan kita perlulah membantu antara satu sama lain, apatah lagi jiran-jiran kita ya. Sesma adalah seberang jalan, dan juga begitu juga sekolah kompleks Gong Badak adalah satu sekolah yang amat istimewa ya di situ, sebab ada juga pelajar-pelajar yang memerlukan pendidikan khas yang saya percaya ini adalah inisiatif-inisiatif daripada pengetua-pengetua yang cemerlang. Saya percaya cabaran ini hanyalah satu dugaan ya, namun begitu kita boleh how to be resilient, kita perlu adapt to the situation, dan anak-anak pelajar pun sama-samalah kita nak belajar kan. Jadi dengan itu kita usahakan yang terbaik, pastikan kita bersedia ya. Kalau kelas pukul 9 tentulah berada dah 8.45 sudah berada, 8.30 sudah berada. Dan begitu juga dengan guru-guru, saya percaya this is how we manage time ya. Apabila kita rasa kita banyak kurang masa sebab kita tak perlu travel ke sekolah, kita tak perlu travel ke universiti, namun demikian kita perlu manage the time dengan apabila kita berada di rumah, kita perlu buat kerja-kerja lain di rumah. Jadi itulah syur saya doakan kepada semua sentiasa sihat dan juga jaga SOP untuk dalam pada ketika ini, dan kita doakan supaya pandemik COVID-19 akan terhenti dalam keadaan yang baik dalam masa yang terdekat ini. Itu daripada saya, Dr. Laili, Profesor Madia, Dr. Laili yang begitu teruja dengan keadaan ini, tapi cabaran di dalam COVID-19 ini untuk STEM seterusnya maju untuk negara tidak terhenti di sini, insya-Allah. Okay, terima kasih banyak dan thank you all. Thank you.
juga bagaimana UMT menangani isu pandemik 19, bagaimana kita menyediakan pelbagai kemudahan di Universiti Malaysia Terengganu. Jadi tahniah diucapkan kepada UMT, dan kita ada pepatah ya Datuk, bersatu teguh bercerai, di mana pepatah ini paling sesuai kita rasakan apabila kita semua pihak bekerjasama, sama ada daripada pihak universiti, pihak kementerian dan juga warga setempat, ya. Jadi dengan kejayaan yang telah ditunjukkan dan telah dipersembahkan oleh Datuk sebentar tadi, saya percaya Universiti Malaysia Terengganu ya Datuk sudah mampu dan bersedia untuk menghulur tangan, hand holdings, untuk kita membantu komuniti setempat, membantu sekolah-sekolah angkat kita, terutamanya sekolah-sekolah yang berada di sekitar negeri Terengganu. Okey, jadi mungkin kita ada sedikit soalan daripada kita lihat soalan ya Datuk, sekiranya ada soalan daripada chat Facebook. Jadi kita baca komen. Dalam keadaan pandemik ini, pembelajaran secara PDPR, semua pihak perlu bersedia dari segi guru, ibu bapa, murid, Kementerian Pendidikan dan semua pihak yang terlibat. Ya, jadi ini pandangan daripada seorang penonton di Facebook. Ya. Jadi ada daripada Rashidah Ilyas, ya, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Puan Rashidah. Saya melihat cabaran PDPR online juga terhadap guru-guru prasekolah. Ya, Datuk Mama STEM, ya. Jadi ada yang bertanya tentang prasekolah, ya. Jadi ya Datuk, kita di UMT kita mungkin fokus kepada sekolah-sekolah menengah. Okey, jadi ada juga memberikan pandangan cabaran juga perlu diberi perhatian kepada guru-guru prasekolah. Saya syorkan PASTEM, dia sebut PASTEM, Pusat Asas Sistem, meluaskan jangkauan ke prasekolah untuk nasihat dan bimbingan langsung, insya-Allah Datuk. Jadi saya rasa dengan kita bersiaran secara online, pelbagai aktiviti boleh kita rangkakan. Jadi dalam sahabat-sahabat kita ya Datuk Nuraini, kita juga ada sahabat kita daripada Unimas, Dr. Koni, Unimas, UMS, Dr. Koni, beliau juga memberikan fokus kepada pembelajaran pelajar-pelajar sekolah di prasekolah, ya. Jadi nanti mungkin kita boleh PASTEM akan bekerjasama, ya, dengan Unimas, UMS. Kita ada rakan-rakan di peringkat nasional yang akan turut membantu, ya Puan Rashidah, insya-Allah, ya. Ya, yang bagi Datuk, kita akan menyahut cabaran untuk kita membantu juga anak-anak, ya, bukan ataupun mungkin cucu-cucu kita di peringkat prasekolah, ya. Jadi insya-Allah. Jadi ada lagi soalan yang disampaikan di sini. Cabarannya amat besar. Bagaimana nak rapatkan jurang pendidikan? Ada murid yang dapat ilmu secara PDPR dan ada murid yang out of control. Itulah cabaran kita, ya Datuk. Jadi kita akan bersama cakap sesuatu, Dr. Laili. Ya. Saya rasa untuk prasekolah dia agak berbeza sedikit dengan pelajar universiti ataupun pelajar yang sekolah menengah. Kalau pelajar yang prasekolah lagilah, ya, daripada primary school dengan banding dengan prasekolah, sebenarnya saya lihat cucu saya sendiri, macam mana dia nak suruh, kita nak suruh dia belajar duduk situ 15 minit dekat meja. Memang pasti dia orang 5 minit pun itu yang paling lama. Jadi dengan itulah kaedah pendekatan kita membuatkan supaya dia macam dekat YouTube je lah. Ya, kita punya program-program, cara pengajaran kita seperti macam all the applications dekat YouTube, Minecraft dan sebagainya itu, dia akan duduk lama berjam-jam. Ya, jadi maknanya modul-modul perlu dibangunkan secara interaktif, ya, secara yang lebih menarik, dengan sound, dengan lagu, menyanyi, berjoget ke apa semua. So itulah kaedahnya. Kalau untuk prasekolah mungkin banyak ruang untuk membangunkan produk-produk baru, dan bagi mereka yang IT savvy boleh bangun modul tersebut, ya, macam UMT pun, PASTEM pun ada kan untuk maths dan sebagainya. So itulah cara game, lebih kepada gamification, ya. Jadi itulah trend kita sekarang menggunakan sains dan modul-modul itu tersebut. Mungkin ini adalah hikmahnya supaya kita dapat produk-produk baru dan masuk kepada pasaran. Ya, itu ya, untuk guru-guru perlu ada all this information, software-software dan juga packages yang macam ni, ataupun kita boleh menarik kepada pihak-pihak swasta yang boleh menyumbang, ya, untuk sekolah-sekolah, untuk prasekolah, untuk membangunkan produk, but at the same time ada market dia menolong anak bangsa, insya-Allah.
Ya, insyaAllah Datuk. Jadi mungkin kita nak mendengar juga sedikit pandangan daripada Datuk N, Mama STEM kita mengenai yang prasekolah tadi, Datuk. Okay, good question dan good concern. Dan memang pun National STEM Association menekankan from cradle to career. Jadi memang National STEM kita ada fokus membantu untuk early childhood, macam yang yang bagi Datuk Noraini VC kita cakap tadi tu, dengan pengalaman dengan cucu dia tadi tu, is true. So the early childhood mesti menekankan kepada fun smart learning. Jadi dalam fun smart learning tadi tu, betul lah macam Datuk Noraini kata tadi tu, mesti ada aktiviti yang they can do it. And then they can sing, they can sambil dia menyanyi tadi tu, then dia ada belajar tentang mathematics, tentang makanan, jenis makanan yang sihat, all the sciences. Jadi yang kanak-kanak tu saya cadangkan maybe pusat asas sistem UMT dengan National STEM Association Chapter Terengganu, kita buat satu khas yang untuk kanak-kanak ni, insyaAllah. InsyaAllah, Datuk. Jadi begitulah kita sedikit pandangan, dan insyaAllah kepada yang bertanya tadi kita akan way forward. Maaf, saya minta mohon diri. Okay. Jadi kita maaf semua ahli panel. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk yang bagi Datuk dalam kesibukan Datuk sempat lagi untuk bersama dengan kita, alhamdulillah. Jadi terima kasih. Jadi kita akan teruskan siaran kita ini. Okey, jadi sebelum kita bersama dengan Cikgu Bakar cikgu yang sentiasa bersemangat, kita saksikan satu video Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat pagi. Good morning. Harapan cikgu semua hari ini sihat-sihat dan ceria-ceria selalu. Hari ini merupakan hari persekolahan kita untuk sesi Natal. Jadi itulah satu itu realiti realiti yang kita tak dapat nak nafikan berlakunya pelbagai kenangan. Saya percaya dengan PDPR ini Cikgu Bakar, pelbagai kenangan. Jadi cikgu pun mungkin akan ada perkongsian-perkongsian daripada sekolah-sekolah, daripada guru-guru, ibu bapa, anak-anak. Jadi kita juga bersama dengan anak-anak di rumah, keluhan-keluhan kita dapat dengar daripada ibu bapa, bukan sahaja ibu bapa yang anak-anak yang bersekolah. Bila berlakunya PDPR ini, ibu bapa pun terpaksa buka buku, baca balik semula. Kena cari balik sebab kita nak mengajar anak-anak di rumah cikgu. Jadi saya rasa pendengar tak sabar-sabar lagi untuk mendengar sedikit pandangan tentang isu cabaran dan bagaimana SMK Komplek Gombadak SMKG hebat cikgu menangani isu ini. Jadi kita persilakan Cikgu Bakar kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Laili Cik Ros, pengarah PASTEM yang hebat. Kenalan lama saya, pernah menjadi AJK SMK Kompleks Gombadak, AJK PIBG SMK Kompleks Gombadak. Okey, terima kasih kepada Dr. Laili yang saya sayangi, sanjungi, yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Noraini Idris, Mama STEM Kebangsaan. Tahniah Mama kerana dapat bersama-sama dengan warga UMT dan juga warga Terengganu kita ni. Serta sahabat saya yang hebat, Pengetua Cemerlang DG 54, Cikgu Kamsah Kamal, Pengetua SESMA yang saya geruni dan yang saya hormati sepanjang masa, insyaAllah akan menjadi pemimpin masa hadapan, pemimpin pendidikan masa hadapan yang hebat, Dr. Cikgu Kamal, rakan saya. Saya mengenali beliau sangat lama dengan kehebatan beliau. Di mana sahaja beliau berada, mesti jadilah sekolah itu. Itu hebatnya sahabat saya ini. Doktor dan juga para penonton live sekalian. SMK saya Cikgu Abu Bakar BRI Muhammad Abdullah menjadi pengetua di SMK Kompleks Gombadak bermula tahun 2016 dan profil
sekolah ini adalah terletak di pertengahan kawasan perumahan. Kita ada lebih daripada 20 kawasan perumahan yang berada di sekeliling sekolah kita dengan pelbagai latar belakang keluarga. Dengan bilangan guru kita ialah seramai 85 orang. Perempuannya 83, lelaki 22 dan kita ada murid semuanya ialah 1,300 lebih 13 orang. Itu data yang terkini tu doktor. Mana dengan 1,300 orang murid ini pelbagai rencaman dan juga halangan yang kita hadapi. Dengan situasi semasa apabila negara kita dilanda musibah yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Saya pun terkejut kat doktor. Kiranya saya nak endingkan perkhidmatan saya ni dengan keadaan yang sangat selesa, dengan keadaan yang tenang. Tetapi apabila bulan Mac, ketika murid kita mula cuti sekolah, kerajaan mengumumkan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan dengan lockdown semua. Dia semua terkejut. Semua terkejut dan semua tergamam. Sebab apa? Pada ketika itu, murid-murid semuanya bersemuka, belajar secara bersemuka dengan kaedah PA21. Saya nak maklum kepada doktor dan juga para penonton. Kita PA21 ini adalah pendidikan abad yang ke-21 ialah melibatkan murid berada bersama-sama, bersama dengan cikgu dalam satu grup 4 ataupun 5, 6 orang pelajar bersama guru membimbing bersama-sama bersemuka dengan pelbagai kemahiran dan juga ilmu yang mereka peroleh bersama-sama. Tetapi apabila di lockdown berada di rumah masing-masing, kita jadi panik. Bagaimana nak buat pembelajaran sehinggalah bulan Jun. Maknanya sehingga Jun, Mac hingga Jun, murid-murid dan juga guru-guru berada di rumah. Pada ketika itu, saya boleh bayang sebagai pengetua sekolah dan juga pengurusan bersama-sama dengan PPD dan juga pengarah Jabatan Pendidikan dan kita memikirkan bagaimana cara untuk kita nak memastikan bahawa walaupun murid-murid ini berada di rumah tapi mereka dapat belajar. Okey, itu masalah kita. Yang seterusnya disebabkan oleh cabaran kita. Cabaran semasa kita, doktor? Ni WUKA ni, kan? Volatility, okay? Maknanya volatility ni adalah ketidakstabilan yang berlaku. Yang keduanya ialah uncertainty, okay? Ketidakpastian dan complexity, okay? Dan seterusnya ialah ambiguity. Yang semuanya ini ialah cabaran-cabaran semasa yang mana kita perlu hadapinya. Okay. Dan dengan situasi juga Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah menggarakkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang mana kita sekarang pada tahun 2021 adalah merupakan gelombang yang ketiga yang memecut kepada ke arah berkualiti dan yang mana melihat pada 6 aspirasi murid dan 11 anjakan. Setiap murid dapat menguasai ataupun jadi orang apabila ada 6 menguasai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran dui bahasa dan seterusnya. Sehinggalah identiti nasional. Itu yang kita bangunkan pada murid kita dan juga pengarah melalui kehebatan pengarah pendidikan kami, Tuan Salim. Selamat kalau beliau mendengar ini adalah selamat hari jadi Tuan. Hari ini adalah hari jadi pengarah pendidikan negeri Terengganu Datuk. Yes. Ya, alhamdulillah. Okey. Jadi semoga Tuan tabah menghadapi cabaran ini yang telah mengemukakan idea yang sangat hebat iaitu mendepani pendidikan global bersesuaian dengan yang dibuat oleh KPPM kita iaitu terus melangkah dengan lebih jauh lagi dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang berfokus kepada pengetahuan dan kemahiran kalis masa depan. Itu satu, Datuk. Kalis masa hadapan. Ya, bagaimana kita nak buat. Dan yang keduanya ialah pendidikan digital. Ini ialah cabaran kita.
Saya seronok tadi apabila mendengar Datuk Wisji tadi menggambarkan, menceritakan tentang bagaimana UMT telah membangunkan pelbagai software dan juga pengisian untuk memastikan kehebatan anak-anak di universiti. InsyaAllah saya sangat kagum dan insyaAllah kita akan boleh ikut. Yang mustahaknya ialah bagaimana di sekolah. Kita melihat cabaran di sekolah dalam keadaan situasi yang tidak pernah kita alami sebelum ini, Doktor. Yang mana halangan kita yang saya bahagikan kepada tiga, iaitu guru, murid dan ibu bapa. Itulah cabaran kita. Okay, kita tengok yang pertama ialah dari segi guru. Saya mempunyai 85 orang guru, Doktor atau Datuk. Daripada 85 orang ini yang betul-betul mahir dalam ICT yang boleh mensediakan bahan, tak sampai pun 30 orang. Terus terang saya bagi tahu. Mungkin rakan-rakan saya, pengetua-pengetua hari yang lain pun begitulah. Mana situasi yang berkaitan dengan ICT. Okay, bahan-bahan yang lain hebat. Tapi dengan sukatan pelajaran itu, maknanya bahan-bahan yang nak apabila murid berada di rumah, bagaimana cara kita nak laksanakan? Itu yang jadi masalah. Jadi mula gelabah. Ada cikgu yang yang seusia dengan saya yang 5-6 tahun adik daripada saya itu, mungkin ada yang fobia dengan dengan sistem-sistem, dengan aplikasi, penggunaan aplikasi yang baru ini, agak sukar untuk nak memastikan anak-anak yang belajar di rumah. Mulalah pada awalnya, saya masih ingat lagi pada ketika itu, pada bulan April, Mei tu, apa sahaja bahan yang kita ada, kita masuk dalam WhatsApp. Okey, anak-anak pasti sila pastikan anak-anak belajar. Walau cikgu-cikgu nasib baik, cikgu-cikgu saya pada masa itu sudah pun ada grup WhatsApp ataupun Telegram anak-anak muridnya, jadi boleh hantar. Tapi hantar bahan melalui WhatsApp dengan Telegram tu lah. Jadi bahan-bahan yang sangat banyak. Ini yang jadi memeningkan pula. Jadi memeningkan. Terlalu banyak jadi murid jadi jeng. Hak mana yang nak buat? Sebab apa? Sebab cikgu ambil bahan daripada mana-mana sahaja dia jumpa, ada orang bagi tahu, okey, masuk atau yang mustahaknya ialah anak-anak muridnya dapat belajar. Itu sahaja. Mana tanpa perancangan, tanpa persediaan yang rapi. Itu dia peringkat awal, saya akui. Tetapi setelah murid masuk balik semula pada bulan Jun, 25 Jun untuk tingkatan 5 dan 15 Julai untuk tingkatan-tingkatan lain, cikgu-cikgu menarik lapas lega, Datuk. Alhamdulillah, kita boleh mengajar secara bersemuka balik. Jadi ketika itulah kita barulah baru bangun banner. Sebab ada sebahagian cikgu kita yang tidak melihat kepada keseluruhannya tentang murid-murid itu. Sebab kami mempunyai latar belakang murid yang berbeza. Ada murid yang pandai seperti mana murid-murid di SESMA. Ada murid yang memerlukan bimbingan khas. Jadi gapnya itu adalah sangat jauh. Dan dalam kalangan kami ni, murid-murid kami ini hampir 70% B40, di bawah B40 dengan latar belakang keluarga yang agak susah. Walau bagaimanapun 80% daripada murid saya mempunyai gadget. Itu hebatnya. Paling kurang pun dia orang ada smartphone, ada tetapi penggunaannya masalah dari segi data. Yang paling mustahak yang saya nak tekankan di sini ialah dari segi sikap. Itu ya. Kalau kita dapat mengubah, sebab murid maklum sajalah sekolah harian biasa ni, Doktor, ketika bersemuka pun kita tidak capai kehadiran 95%. Ketika bersemuka pun malah ada hanya 90. Bayangkanlah daripada 1000 orang murid, 100 murid yang tidak hadir. Itu ketika bersemuka. Baik, kita boleh bayang apabila mereka berada di rumah. Kita buat jadual 7:30 pagi, ada pukul 8 pagi mula start kelas. Pukul 8 pagi. Tetapi apabila cikgu masuk nak tanya, biasa nak mudah kita ni kalau kita buat online dengan murid melalui Google Meet. Kita ada Google Meet, cikgu-cikgu kita sebahagiannya mahir Google Meet. Okay, buat Google Meet dengan murid pukul 8 pagi, 8:30 ada 2 orang baru masuk.
Begitulah keadaannya, Datuk. Kalau kelas tertentu itu melalui WhatsApp aja pun. Itu suruh respon melalui WhatsApp aja pun. Jadual pukul 8, pukul 9 satu orang pun tak ada. Dan saya sendiri pernah menelefon setiap orang dalam kelas itu. Semua tu ada satu kelas tu ialah 25 orang kelas itu. 25 orang tidak respon. Setiap orang saya telefon, 25 orang tu saya telefon, semuanya tidak menjawab. Yang menjawabnya ialah operator telefon yang menjawabnya. Itu. Ketika pagi, ini merosingkan. Maknanya masa tu, masa kesesuaian masa tu. Okey, seterusnya ialah dari segi ibu bapa. Kita tahu ibu bapa di sini ialah dalam pelbagai rencana, pelbagai latar belakang. Ada yang bekerja profesional, ada yang kebanyakannya ialah bekerja sendiri sebagai di bawah B40 kebanyakannya sibuk dengan pekerjaan dan sebagainya, maka mereka tidak sempat untuk sama-sama melaksanakan tugasan bersama dengan anak-anak. Okey, seterusnya tiada kemudahan-kemudahan internet dan juga macam-macam lagi lah yang mereka tidak dapat hendak membantu anak-anaknya dengan lebih sempurna lagi, berbanding dengan cikgu berada di sekolah. Jadi ibu bapa, saya kesian sebab saya juga ialah ayah anak. Saya ada anak. Saya cuba test anak saya anak saya sekolah agama tu, Datuk. Cuba test. Saya tinggal saya pergi balik. Saya balik rumah pukul 11 pagi. Dia ada jawab jadual masa tu. Tengok duduk dalam bilik. Mana? Masa apa ni? Dia kata masa matematik. Masa matematik tu. Mana? Masa matematik, tetapi tak buat benda lain. Tengok benda lain. Dia WhatsApp cikgu. Okey, ada juga dia tengok benda lain. Itulah antaranya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang menyebabkan kadang-kadang kita rasa sukar untuk mengatasinya secara sepenuhnya berbanding dengan murid-murid bersemuka di sekolah. Oleh sebab itu, Datuk, kita buat pelbagai cara. Apabila diberi ruang PKPP iaitu masuk tingkatan 5, kemudian pada 9 November masuk tingkatan 5 25 Jun sehinggalah masuk 15 Julai tingkatan lain, kemudian pada 9 November kemudian menteri mengumumkan supaya semua belajar di rumah. Sekolah ditutup 9 November sehinggalah kepada tarikh cuti pada 15 Disember. Itu kita walaupun sudah ada persediaan, tetapi untuk anak-anak tingkatan 5 yang nak menghadapi peperiksaan, ini timbul masalah. Sebab itulah kita bersama-sama dengan PIBG, terutamanya PIBG. Saya mempunyai PIBG yang sangat hebat dan juga komuniti MPKK yang dapat membantu kami. Dia orang offer, cikgu macam mana cikgu? Kita buat kelas off-site. Jadi kita Datuk, seperti mana universiti, kalau universiti dia ada online, offline, kita sekolah ni tambah satu lagi, dipanggil off-site. Dia ada off-site. Nah, off-site ni maksudnya cari tempat, satu tempat. Ketika berlakunya bencana ke apa ke, dibuat satu tempat, di murid di situ, cikgu akan pergi mengajar di situ. Jadi dengan kerjasama daripada penduduk, ibu bapa dan juga majlis MPKK ni tadi menyediakan tempat. Balai raya ada buat di balai raya, tengok gambar tu ialah tu di balai raya. Ada buat di homestay, ada buat di surau. Di mana-mana. Kita ada 8 kelas, 8 kelas tingkatan 5 tu buat di 12 tempat. Datuk, doktor 12 tempat dengan kerjasama MPPK. Jadi cikgu diminta hadir ke tempat-tempat tersebut untuk membantu anak-anak tingkatan 5. Yang mustahaknya anak-anak dapat belajar selain daripada melalui online dan sebagainya. Yang seterusnya secara drive-thru, ambil bahan, drive-thru. Ada anak mak ayah, mak ibu penjaga ke sekolah ambil bahan daripada cikgu. Cikgu sediakan bahan, letak di pondok jaga ataupun di satu tempat yang ibu bapa boleh datang drive-thru ambil untuk bantu anak-anaknya. Ini ialah bagi anak-anak yang tidak ada peranti ataupun datanya tidak mencukupi untuk nak beronline dengan gurunya. Dan kita
dengan kerjasama PIBG dan juga yang berhormat membantu anak-anak PIBG kita banyak Datuk ni bantu menyediakan data top up, bagi top up RM10, RM20, RM10 sebulan untuk kumpulan yang anak-anak yang susah yang kita bagi melalui sumbangan PIBG untuk memastikan anak-anak ini ada data apabila belajar dengan cikgu. Itulah kehebatan guru-guru dan juga komuniti di KGB. Okay, seterusnya kita ada juga, mungkin saya semua lebih hebat lagi, tapi kita ada juga, kita cuba wujudkan cikgu-cikgu yang hebat dalam ICT ni, kita groomkan. Itu kita ada YouTuber, cikgu YouTuber yang boleh buat YouTube, yang boleh buat video dan sebagainya dengan cara mereka sendiri. Kita kekurangan kemudahan. Di sekolah kita hanya ada makmal ICT. Kita tidak ada studio seperti mana UMT. Allah, saya sangat kagum apabila Datuk VC beritahu di 1.1 juta. Kalau boleh pergi ke sekolah sedaknya kita boleh buat studio di sekolah Datuk. Maknanya pelbagai bahan boleh kita keluar. Kita cikgu-cikgu kita ada yang hebat. Tapi masalah sekarang ni adalah kita kekurangan fasilitis. Cikgu ada kemahiran tapi fasilitis ada. Masing-masing guna graduate dia, reka cipta dengan kemahiran dan juga kreativiti dia sendiri dengan bantuan daripada pihak PPD dan juga jabatan. Kita di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, alhamdulillah saya sangat kagum dengan pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu yang telah banyak membantu pihak sekolah dari segi penyediaan bahan melalui D5 dan juga melalui YouTuber, cikgu tube dan sebagainya, kepakaran jabatan dan juga PPD membantu guru-guru. Tetapi tidak kesemuanya guru dapat menguasai kemahiran tersebut, memerlukan masa dan juga memerlukan kata orang Datuk, kerjasama dengan banyak pihak. Cikgu juga ialah ibu dan bapa kepada ayah-ayah pada budak-budak. Jadi macam Datuk VC kata tadi lah, dalam masa yang sama saya cikgu, dalam masa yang sama saya juga ibu kepada anak yang berada di rumah. Maksudnya kesukaran itulah yang menyebabkan sukar untuk kita dapat keberkesanan yang tepat dalam pengajaran dan pembelajaran. Kegusaran kita ialah kepada anak-anak kelas sains tuling, Datuk. Kelas sains tuling yang mereka perlu buat eksperimen, yang mereka perlu uji kaji bersama-sama dengan guru. Walaupun cikgu hantar video, ada cikgu yang buat uji kaji hantar video, anak-anak buat di rumah. Itu bagi anak-anak yang boleh. Sebab ada sebahagian daripada kita yang tidak mampu, tidak boleh nak laksanakan sebab bahan-bahan itu ada di makmal sekolah, biologi contoh, fizik dan sebagainya. Kesian kepada anak-anak tingkatan 4 sekarang ini. Tempat sekarang ini mereka masih terpinga-pinga. Dah masuk dapat aliran sains tuling, tapi bagaimana? Okey, mana cara sekarang ni cikgu hanya bagi asas sajalah, pengetahuan asas dan juga cuba groom minat mereka untuk mendalami subjek sains tersebut. Itu antara perkara yang saya rasa doktor yang boleh saya beritahu. Sebenarnya banyak cabaran yang perlu yang kita hadapi, tetapi cabaran-cabaran tersebut perlu kepada usaha daripada semua pihak. Kalau hanya pada guru, pihak sekolah saja, saya rasa tidak mampu. Nanti kita akan sambung lagi. Takat itulah ada doktor. Ya. Memang hebat SMKG hebat, memang hebat, pengalaman pengetuanya hebat di KGB berkaitan dengan PDPR. Maaf. Alhamdulillah ya. Jadi pengetua yang hebat ya. Jadi pengetua yang hebat. Jadi banyak kita telah mendengar perkataan-perkataan baru tadi, offside ya. Jadi drive thru ya. Jadi offside, saya teringat juga ada sahabat-sahabat saya yang jadi guru berkongsi ya cikgu, dia kata dia terpaksa pergi ke kalau mana-mana pelajar yang ramai diduduk dekat surau. Ya, dengar ya? Dengar cikgu? Saya rasa setakat itu dulu secara ringkas apa yang boleh saya bentangkan tentang bagaimana cabaran dan juga isu yang terdapat di SMK Kompleks Gombadak, dan begitu juga saya rasa di sekolah-sekolah harian lain yang mana banyak cabaran yang perlu kita lihat secara lebih jelas lagi
Yang saya sangat yakin dengan kehebatan yang ada di universiti, di UMT dan juga di STEM akan dapat membantu anak-anak kita di sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah hari akhir. Doktor, Laili? Ya, terima kasih cikgu. Takat ni dulu. Ya cikgu. Okey, terima kasih. Jadi saya rasa ramai pendengar-pendengar tadi sangat kagum melihat bagaimana ketabahan, bagaimana usaha daripada sekolah SMK Kompleks Gong Badak menangani dengan memperkenalkan offsite drive-thru. Jadi kalau dulu kita biasa dengan drive-thru untuk ambil makanan Datuk, dengan ambil makanan, kita beli makanan drive-thru di McDonald, KFC, tetapi sekarang drive-thru, penghantaran buku secara drive-thru, dan juga kita mengambil nota-nota pelajar murid sekolah bersama dengan guru, ibu bapa menggunakan perkataan-perkataan drive-thru tu. Jadi dengan keadaan new norm telah menjadi new reality, kita sudah, saya rasa kepanikan itu sudah semakin kurang. Kita sudah biasa, malahan ada yang lebih selesa berada di rumah, mana-mana kumpulan yang berselesa dengan adanya gadget dan internet. Jadi cabaran itu ada di mana-mana. Offsite, saya teringat ada seorang sahabat saya yang berusaha pergi ke kawasan-kawasan yang di mana ramai muridnya berada, dan dia akan menggunakan surau, menggunakan dewan, dan dia akan memanggil dalam masa yang sama. Kita juga memohon supaya SOP itu terus dijaga. Jadi saya rasa perkongsian daripada cikgu tadi, Cikgu Bakar yang memang hebat. Kita memang kenal, saya memang kenal Cikgu Bakar lama. Anak saya pun sekolah di SMK Kompleks Gong Badak, Datuk. Jadi masa tu saya balik daripada UK, oleh kerana saya nak faham sistem sekolah, saya volunteer menjadi AJK PIBG. Jadi sebab saya sendiri tak faham, masa tu saya nak tahu apa sebenarnya PIBG, apa yang dia buat, dan saya ingin memberikan pandangan dan seterusnya. Jadi sumbangan itu ingin saya lontarkan ke sekolah. Saya volunteer lah menjadi PIBG di SMK Kompleks Gong Badak, dan bersahabatlah saya dengan cikgu yang hebat, Cikgu Bakar. Jadi alhamdulillah, jadi sekolah SMK Kompleks Gong Badak juga merupakan salah satu sekolah angkat kita yang berjaya menunjukkan peningkatan tingkatan 4 sains tulen daripada 1 menjadi 2 cikgu. Jadi kita pada tahun 2015, 2016 kita sehingga sekarang kita cuba menjalankan program mentor-menti pelajar-pelajar daripada universiti turun ke sekolah membantu. Dalam keadaan yang normal kita boleh pergi kepada sekolah, tetapi dalam keadaan sekarang kita akan bersiaran secara online. Jadi kita juga ada beberapa projek, pensyarah-pensyarah di PASTEM telah membangunkan beberapa apps untuk pengajaran sains dan juga matematik. Jadi insya-Allah kita juga akan cuba membantu cikgu murid-murid tingkatan 4 sains tulen yang tidak berpeluang ke makmal. Jadi kami sebenarnya pun di pelajar asas sistem di Universiti Malaysia Terengganu, mereka menjalankan amali secara hybrid. Jadi ada pelajar-pelajar yang berada di kampus akan berada di dalam makmal, dan dia akan menjalankan uji kaji dan dirakam, dan rakan-rakan di rumah akan melihat. Jadi perkongsian itu yang kita jalankan secara hybrid di asas sistem sekarang cikgu. Cantik. Jadi cantik ada Dr. idea tu Doktor. Maknanya hybrid itu maknanya kita minta 1 ataupun 2 orang murid ke sekolah bersama-sama dengan guru. Betul. Buat video, kemudian post kepada kelasnya. Betul. Dan pelajar-pelajarnya cantik akan idea melihat. tu, insya-Allah. Jadi itulah yang kita jalankan. Jadi saya rasa apabila keadaan mencabar begini, kita akan bekerja secara lebih kreatif. Jadi pengajaran tadi itu pun kita ajarkan di makmal, saya katakan. Jadi kami di asas sistem boleh juga memberi contoh, dan kita akan membimbinglah SMK Kompleks Gong Badak bagaimana untuk menjalankan amali secara hybrid tadi cikgu. Jadi kita sedang menjalankan program itu. Jadi saya rasa memang banyak, kalau nak bercakap dengan Cikgu Bakar ni memang sehari saya rasa banyak yang kita akan dengar dari dalam komen-komen ni pun semuanya mengatakan tahniah, semua memang hebat. Bukan saja hebat, malah Cikgu Bakar ni agak kelakar orangnya. Jadi saya masih ingat lagi saya hantar anak ke sekolah dan saya melihat Cikgu Bakar tunggu di depan guard, Datuk. Dia tunggu di depan pintu pagar, dan dia sendiri betulkan tie pelajar dia, dan dia betulkan. Jadi pada masa itu saya duduk dalam kereta dan saya perhatikan sehingga waktu sekolah dan dia mula masuk ke kelas. Jadi saya perhatikan bagaimana, dan di situlah saya rasakan pengetua yang hebat akan menghasilkan pelajar yang hebat. Alhamdulillah Jadi kita dah mendengar keluhan daripada isu dan cabaran daripada sekolah harian Jadi kita juga ingin mendengar. Jadi ini seperti antara 2 darjat ni, Datuk.
Antara 2 darjah. Jadi Betul, kalau betul, dulu betul. kan antara 2 Dua darjah, darjah, betul. seorang rumah setinggan, seorang rumah banglo, ya. Jadi sengaja kita aturkan pada hari ini untuk kita membawa kita punya view tadi tu supaya ada 2 pihak. Supaya tidaklah kata kalau saya membawa sekolah yang tinggi darjahnya, sekolah yang hebat, maksud saya semua sekolah hebat, tetapi kalau kita bawa sekolah yang berasrama penuh saja, jadi tidak secara global, kita tidak mendengar keseluruhan. Jadi kita telah mendengar isu dan cabaran daripada sekolah harian, jadi kita juga ingin mendengar daripada pengetua SM Sains Sultan Mahmud. Cikgu ini juga seorang sahabat yang saya kenal lama melalui program-program STEM. Beliau sendiri volunteer berjumpa saya untuk sekolah. Masa tu sekolah SMK Belara. Beliau mohon supaya sekolah itu diangkat, Datuk. Jadi masa tu kita dalam keadaan yang limit, kita tidak boleh mengangkat semua sekolah negeri Terengganu, tetapi Cikgu Kamsah telah berjumpa saya secara peribadi dan dia berikan saya surat dan dia memohon supaya sekolah itu diangkat. Jadi inilah sebenarnya yang kita inginkan, di mana semangat tadi tu bukan saja kita yang ingin membantu sekolah, tetapi sekolah sebenarnya dalam keadaan yang sangat bersedia. Supaya kita tidaklah katakan seperti pergi mencari timba ataupun kita yang terhegeh-hegeh nak mencari ke sekolah. Jadi apabila kesediaan ada di pihak sekolah itu, program yang kita rancang akan berjalan dengan jayanya. Jadi pengetua SM Sultan Mahmud SESMA yang berusaha Encik Kamsah yang baru semalam mendapat gelaran Datuk, ya. Jadi cikgu, kita persilakan cikgu untuk membuat perkongsian isu dan cabaran dan pelaksanaan PDPR di SESMA. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Dan pertamanya saya ucapkan terima kasih yang sangat-sangat saya hormati Yang Bahagia Profesor Dr. Laili bin Cik Ros, pengarah PASTEM yang merupakan mentor saya juga ni, Datuk. Banyak membimbing saya sejak daripada tahun 2018. Bermula saya sebagai pengetua yang baru dilantik daripada 2017 hingga sekarang. Masih lagi berguru dengan beliau lah. Terima kasih kepada Dr. Laili selaku moderator pada pagi ini. Yang bahagia, lagi saya sangat-sangat hormati Mama STEM, Mama STEM kita yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Noraini bin Idris. Terima kasih Yang Bahagia Datuk kerana dapat bersama sahabat saya Cikgu Abu Bakar, Tuan Abu Bakar. Lama juga saya kenal ni, orang yang sentiasa penuh dengan unsur-unsur kecintaan dan humornya. Dan juga lama dalam majlis pengetua. Tapi sayang, seminggu lagi nak pencen ni. Memang kita rasa satu kehilangan yang sangat besar lah. Kerana beliau ni umpama benih yang baik. Datuk, dicampakkan ke langit akan menjadi kejora ni. Sekiranya dicampakkan ke darat akan menjadi pemata. Dan sekiranya dicampakkan ke laut akan menjadi mutiara. Hebat ni. Rakan kita dan juga semua rakan-rakan yang dapat bersamalah, tuan-tuan perempuan yang dapat bersiaran bersama pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan saya sangat-sangat memahamilah situasi rakan-rakan di sekolah harian sebenarnya, sebab saya juga pernah di sekolah harian dan pernah menjadi pengetua di sekolah harian. Dan saya nak juga sekali lagi nak ambil kesempatan mengucapkan terima kasihlah kepada UMT atas jemputan untuk bersama berkongsi terutamanya berkaitan dengan PDPR secara atas talian ataupun di luar talian ni di sekolah kami. Dan SESMA sebenarnya, untuk makluman Datuk dan juga Prof, juga tuan-tuan perempuan yang bersama pada pagi ini, merupakan sebuah sekolah School of Global Excellence yang kita sebut sebagai sekolah kecemerlangan global, yang merupakan sekolah kebanggaan negara, yang mana kita sebut sebagai istilah quote and quote-nya adalah kecanduan peperiksaan. Endingnya adalah untuk melihat satu keputusan peperiksaan yang cemerlang. Endingnya adalah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin hebat negara. Endingnya adalah untuk melahirkan pelajar yang berwajah dan berwatak. Dan pada pagi ini, di kesempatan ini, insyaAllah saya akan cuba berkongsilah apakah pelaksanaan PDPR online ini di SESMA ini, bagaimana telah dapat diupayakan, bagaimana pelantar pembelajaran digital telah dilaksanakan, dan juga apakah masalah-masalah
walaupun SESMA ni merupakan satu sekolah yang excellent, tapi sikit sebanyak tidak terkesamping pun dengan masalah-masalah terutamanya pada era COVID ini. Dan kita sebagai pendidik sebenarnya saya melihat guru-guru kita mestilah terus beristiqomah dan berusaha bersungguh-sungguh terutamanya dalam mengupayakan PDPR. Dan saya sebenarnya sangat kagumlah dengan usaha guru-guru, khususnya guru-guru kita di seluruh Terengganu yang telah bertukar lumus siang dan malam bagi memastikan anak-anak pelajar untuk mendapat ilmu yang terbaik secara maya ini. Dan kita tengok ini pada waktu COVID ini merupakan bukan saja satu masalah sebenarnya. Dan kita nampak masalah yang berlaku ini merupakan satu peluang kepada kita. Contohnya pedagogi IAT 4.0 yang mana memberi penekanan kepada pedagogi heutagogi, yang memberi penekanan kepada pedagogi, yang memberi penekanan kepada cybergogi. Sebenarnya sudah lama dicanangkan, yang diwara-warakan kepada seluruh warga guru. Tapi disebabkan era pandemik COVID ini sebenarnya proses ini telah menjadi suatu perkara yang cepat, yang mana guru-guru dapat belajar. Kalau dulu kita tak pernah terfikir, mungkin tak pernah dengar pun berkenaan dengan Google Meet. Kita tak pernah dengar pun berkenaan dengan pelantar pembelajaran digital. Kita tidak pernah mendengar pun berkaitan dengan Webex, Delima dan lain-lain. Jadi hari ini sebenarnya proses itu disebabkan pandemik ini merupakan peluang kepada kita untuk terus mendekatkan diri kita dengan IAT 4.0 yang lebih kepada cybergogi. Dan hari ini saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, di SESMA ini saya menekankan tiga perkara. Sama ada kepada guru-guru saya, kepada pelajar-pelajar saya, kepada PIBG, kepada alumni kita. Yang pertamanya ialah berkaitan dengan sense of urgency, kesegeraan. Dalam apa situasi sekalipun, kita perlu bersegera. Yang keduanya, saya menekankan kepada seluruh warga seperti mana yang saya sebut tadi ialah sense of belonging. Selalu orang bercakap tentang kejelikitan. Selalu orang bercakap tentang solidarity. Jadi hubungan akrab ini perlu antara sama ada daripada top ke bottom, sama ada dengan rakan-rakan strategik dan sebagainya, barulah kita dapat mengupayakan gerakan-gerakan bagi meneruskan hala tuju kejayaan sekolah. Dan yang ketiganya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Datuk, Prof, saya juga menekankan berkaitan dengan sense of respect. Yang mana pelajar mesti respect kepada rakan-rakan sebaya, mesti respect kepada guru-guru, ibu bapa, stakeholder dan sebagainya, alumni PIBG dan sebagainya. Jadi saya melihat tiga perkara ini adalah sangat penting dalam mengupayakan gerakan-gerakan di sekolah kita, termasuklah gerakan-gerakan dalam mengupayakan PDPR di sekolah pada hari ini, selain daripada mandat kuasa SOP yang diberikan oleh pihak kementerian dan sebagainya. Jadi tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian, bukannya mudah untuk guru-guru kita untuk membuat sesuatu di luar dari kebiasaan ataupun kaedah pembelajaran secara blended learning ataupun secara maya, kerana guru-guru kita ni sebenarnya tidak diberi pendedahan pedagogi ke arah pendidikan maya ini. Jadi ini adalah satu peluang di mana guru-guru kita perlu berusaha mencari mekanisme yang terbaru, memberi untuk meningkatkan konten knowledge dia ke arah perkembangan ICT yang terbaik. Dan sepatutnya tidak adalah di SESMA ini guru lama ataupun guru baru. Yang selalunya menjadi isu, guru baru ni mesti celak IT. Guru lama dia tak celak IT. Tapi di SESMA ni boleh katakan guru lama dia tak kira dia ustazah ke, semuanya 59 orang adalah celak IT. Kerana mereka sentiasa berusaha untuk membuat penambahbaikan, mencari pedagogi yang terbaik bagi melakukan PDPR demi memastikan anak-anak mendapat pendidikan yang terbaik. Jadi tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya nak kongsikan juga sedikitlah tentang apa dia masalah-masalah yang berlaku di SESMA ini. One size doesn't fit all. Kita faham. Bila kita sebut SESMA, alah SESMA, kenapa nak ikut dia kan? Tapi ada perkara-perkara yang perlu dan boleh kita adapt di sekolah harian. Dan yang boleh kita kongsikan bersama pada pagi ini. Jadi antara isu-isu yang saya nak kongsikan bersama tuan-tuan ialah isu-isu dan juga cabaran pelaksanaan. Okey, dan juga kita tengok penyelesaian yang kami lakukan dan juga harapan dan sebagainya. Ini antara isu-isu yang berlaku di SESMA.
Seperti mana di sekolah harian juga, saya sangat cukup faham. Salah satunya ialah berkaitan dengan device lah. Walaupun SVP, SESMA ni selaku SVP SGE, yang mana semua pelajarnya adalah menggunakan iPad sepenuhnya. Okay? Dia menggunakan iPad sepenuhnya. Tetapi ada juga kena ingat, pelajar-pelajar kita yang ada yang B40. Hampir 30% pelajar-pelajar SESMA daripada 582 ini adalah pelajar-pelajar dalam kalangan B40. Tapi sebab itulah saya sebutkan tadi, oleh kerana semangat dan sense of belonging itu, bantuan yang diberikan oleh pihak IBG dan alumni, dan saya sangat-sangat berterima kasih sebenarnya kepada Yang Bahagia Datuk Zubir Bong selaku YDP alumni kita, dan juga Datuk Raja Arif selaku YDP PIBG yang sentiasa menyokong, membantu kita dalam memastikan anak-anak kita mendapat pendidikan yang terbaik. Dan apa yang dilakukan, mereka menyalurkan dana untuk membeli handphone, iPad dan sebagainya kepada pelajar-pelajar yang tak mampu dan juga pelajar-pelajar yang B40. Dan insyaAllah, dan saya percaya masalah ini tidaklah seperti mana yang berlaku di sekolah harian. Dan kita sentiasa membantu bersama dengan PIBG dan juga alumni kita. Yang kedua, masalah isu dan cabaran ni, jika pelajar bersemuka dengan kita, tidak ada masalah kerana SESMA mempunyai rangkaian data internet yang sangat kuat. Kita mempunyai di bawah TM Metro, merupakan rangkaian internet yang sangat hebat dan sangat kuat. Cumanya masalah kita apabila tidak bersemuka, ada pelajar-pelajar kita yang berada di kawasan luar bandar dan sebagainya, dan pelajar-pelajar yang B40 yang tak mampu untuk top up internet dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya juga dibantu oleh alumni. Dan kita telah menubuhkan satu tabung top up juga. Sentiasa dibantu oleh PIBG dan juga alumni untuk membantu memastikan anak-anak kita ini tidak ada istilah tamat data. Tidak ada istilah tidak ada duit untuk membeli data. Jadi kami sentiasa alert dan pelajar-pelajar ini akan maklumkan kepada penyaras tingkatan dalam grup dan sebagainya, dan insyaAllah bila dimaklumkan data tidak ada, kita akan top up semerta dengan nilai yang telah diputuskan bersama oleh pihak sekolah. Yang ketiga isunya ialah berkaitan dengan sikap pelajar. Kita faham dalam 582 anak-anak pelajar ni mungkinlah mempunyai pelbagai sikap, attitude yang berbeza. Dan sekiranya bersemuka dan berada di asrama, mudah kita untuk mengawal. Supaya mengikut peraturan, supaya mereka ini boleh menjadi pelajar yang berwajah dan berwatak yang saya sebut tadi. Dan sikap ini sangat-sangat penting. Dan apabila tidak bersemuka, masalah kita ialah untuk mengawal anak-anak kita. Jadi mandat ini terserah kepada ibu bapa untuk kejut pagi, untuk bersama dalam talian dan sebagainya, dan mengingatkan anak-anak pelajar tentang mesti berada di atas talian. Jadi di SESMA ni kita melihat kelemahan pelajar-pelajar kita ialah pada kelas pada waktu pagi. Jadi masalahnya mereka ni kebiasaannya tidurlah pada waktu pagi, sama juga dengan sekolah-sekolah harian, dan pelajar-pelajar ini cukup aktif sebenarnya pada waktu petang dan juga pada waktu malam. Macam mana pun pasukan kita, terutamanya di bawah unit bimbingan dan kaunseling sentiasa bersama, termasuk pengurusan lah, sentiasa menghubungi pelajar pada setiap masa dan pada setiap hari. Dan sekiranya pelajar tidak hadir pada tempoh 2 kali kelas, jika berkeperluan selain daripada kita menghubungi, kita akan pergi mencari rumah pelajar itu untuk bertanya khabar. Jadi ini antara usaha yang kita lakukan pada pelajar-pelajar kita lah. Dan yang ketiga, seperti mana yang saya sebut tadi, adab lah. Adab ini sangat penting lah. Kerana bila tidak bersemuka, memang di luar daripada pemerhatian kita. Jadi tanggungjawab itu sebenarnya kepada ibu bapa juga. Jadi ibu bapa sebenarnya memainkan peranan yang penting sebenarnya dalam menentukan bahawa mereka ini sentiasa bersama dengan guru-guru kita. Sentiasa mendengar kata-kata guru kita. Dan kita selalu mengingat, pelajar yang baik adalah pelajar yang sentiasa mendengar kata. Jadi inilah sebenarnya yang kita canang dalam seluruh keluarga SESMA kita. Dan yang seterusnya ialah motivasi. Dan apabila dalam tempoh COVID ini berada di rumah, pastilah anak-anak kita dalam keadaan yang stres, motivasinya semakin menurun. Jadi kita dan pengurusan dan juga pasukan-pasukan UBK sentiasa menghubungi pelajar-pelajar ini, memberikan motivasi sebagai satu booster lah kepada mereka. Dan yang terakhirnya kita lihat masalahnya ialah independent learner.
yang mana apabila belajar sendiri, sudah pastilah di atas kekuatan berdiri atas diri sendiri. Kemahuan pelajar itu sendiri. Jadi inilah sebenarnya kekangan-kekangan, isu-isu cabaran yang berada dalam kalangan pelajar-pelajar di SESMA. Tetapi dalam jumlah yang kecil, tidak seperti mana di sekolah harian lah, yang mana menimbulkan masalah yang cukup besar dari segi kehadirannya. Jadi yang bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, penyelesaiannya ialah seperti mana yang telah saya sebutkan tadilah, kita telah mewujudkan pelantar pembelajaran digital kita, MySESMA TV yang telah kita kongsikan kepada semua rakan-rakan pengetua daerah, negeri dan juga SPP. Jadi perkara-perkara seperti mana yang saya telah sebutkan tadi, termasuk kunjungan dan sebagainya. Next. Okey, dan ini adalah fokus utama memperkasakan alternatif PDPR di SESMA. Yang pertama, seperti mana Tuan Bakar sebut tadi, memang kebanyakan sekolah di Terengganu sudah mempunyai studio, Green Studio. Cuma saiznya saja yang besar dan sebagainya. Cuma kekangan kita adalah dari segi peralatan-peralatan. Kerana ini merupakan satu keperluan. Kita anggap bilik ini sebagai satu keperluan. Terutamanya pada era ini, pada zaman ini, PDPR sangat memerlukan Green Studio ini untuk di semua sekolah. Jadi kita sebenarnya sangat-sangat mengharapkan sekiranya ada syarikat-syarikat korporat, rakan-rakan strategik dan sebagainya boleh membantu sekolah dari segi peralatan-peralatan untuk menyediakan pembikinan video kreatif pembelajaran. Dan SESMA sebenarnya sudah pun ada studio, tapi kita faham kita juga sedang berusaha untuk memastikan dapat membina bahan-bahan pembelajaran yang terbaik, sama ada dihantar secara offline ataupun secara atas talian. Dan ini antara usaha yang telah dilakukan, termasuklah memaksimalkan penggunaan iPad. Seperti mana saya kata tadi, SESMA semua pelajarnya mempunyai iPad kecuali pelajar-pelajar yang B40 yang dibantu oleh alumni dan juga PIBG. Kita ada e-book, kita ada D5 yang telah ditetapkan oleh KPM. Program Didik TV yang mana guru-guru kita sudah ramai terlibat sebagai guru didik TV yang dirakam oleh pihak TV7. Kalau tak silap saya dalam 5 orang lah guru-guru kita memang setiap masa dipanggil untuk menyediakan bahan-bahan pengajaran. Dan juga program-program lain bersama sekolah-sekolah kita. Dan satu yang saya sebut yang selalu saya kongsikan ialah pelantar pembelajaran digital SESMA TV. Yang mana semua tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada anak dan sebagainya bolehlah mengakses SESMA TV ini kerana banyak bahan-bahan pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru kita untuk semua subjek, terutamanya bagi subjek STEM, Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik. Dan juga bahan ini juga dibuat oleh pelajar-pelajar kita sendiri. Bermula daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 4. PDPR online ini diajar oleh guru dan untuk melihat bagaimana kefahaman pelajar-pelajar kita ini, kita minta pelajar-pelajar ini menyediakan bahan video pembelajaran kreatif dan kita upload dalam SESMA TV. Dan alhamdulillah kita dapat kongsikan kepada semua pelajar-pelajar kita sebagai satu sumbangan SESMA kepada pelajar, terutamanya pelajar negeri Terengganu dan juga di sekolah-sekolah SPP. Selain itu, YouTube channel. Ada ramai juga pelajar-pelajar kita, guru-guru kita ini yang terlibat dengan pembikinan YouTube channel bagi subjek-subjek terutamanya subjek STEM lah. WhatsApp, Telegram, pertandingan video kreatif.